Soalan lisan pertama, saya persilakan Tuan Mazzi bin Nasib Yang Berhormat Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Tuan Speaker, pagi Isnin sedingin salju, soalan saya nombor 1. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih untuk makluman yang berhormat Tenggara dan Dewan Yang Mulia ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi komited untuk terus membantu semua golongan usahawan termasuklah usahawan belia dalam memastikan kelangsungan perniagaan bagi menghadapi krisis ekonomi yang dijangka berlaku pada tahun ini. Oleh yang demikian, kementerian ini melalui program Professional Training in Education for Growing Entrepreneurs ataupun singkatnya PROTJ telah merancang untuk melaksanakan beberapa program keusahawanan di kalangan graduan pada tahun 2023 ini yang melibatkan peruntukan sebanyak 5 juta ringgit. Ia dijangka memberi manfaat kepada hampir 12.450 orang graduan melalui pelaksanaan program seperti berikut. Yang pertama, latihan intensif dalam talian bagi usahawan generasi baru. Yang kedua, program usahawan perantis. Yang ketiga, program penempatan latihan kerjaya dan keusahawanan TVET. Yang keempat, latihan asas keusahawanan. Dan yang kelima, program kembara kerjaya. Selain daripada itu, kementerian ini menerusi agensi-agensi telah menyediakan pelbagai dana khusus dan latihan keusahawanan pada tahun 2023 bagi membantu usahawan belia untuk meneruskan kelangsungan perniagaan seperti berikut. Pertama, di bawah Tekun Nasional, sebanyak 10 juta ringgit peruntukan khas melalui program Tekun Niaga yang dijangka akan dapat memberi manfaat kepada 1.000 orang usahawan belia. Selain itu, usahawan belia juga boleh memohon pembiayaan Tekun Nasional melalui produk seperti program pembangunan usahawan Siswaza, program usahawan profesional muda Bumiputra, program KPT Medek Siswapreneur, dan skim pembiayaan online Tekun. Yang kedua, di bawah SME Corp, sebanyak 10 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program Tunas Usahawan Belia Bumiputra ataupun ringkasnya TUBE yang dijangka dapat memberi manfaat kepada 250 orang usahawan belia. Yang ketiga, di bawah Bank Rakyat yang mana menyediakan pelbagai program pembiayaan termasuk usahawan belia seperti program pembiayaan PMKS, program pembiayaan BR Flex I, program pembiayaan BR Pro Niaga, program pembiayaan Rakyat 2E, BR Tani, program pembiayaan Speed 2, program Rakyat Preneur, dan program Bank Rakyat Unipreneur. Yang keempat, di bawah Pernas yang mana menyediakan skim pembiayaan yang turut terbuka kepada usahawan belia seperti skim pra-franchise, skim franchise induk, skim pembiayaan franchisor, skim pembiayaan franchisee, skim pembiayaan pra-franchisor dan pra-franchisee, dan skim food truck. Pernas juga menyediakan program Business in Transformation yang memberi bimbingan dan latihan bagi membangunkan pembangunan franchise. Dan yang kelima, di bawah Institut Keusahawanan Negara INSCAN yang menyediakan latihan keusahawanan kepada usahawan belia seperti program usahawan dropship dan ijen yang dilaksanakan di universiti, kolej dan politeknik serta kursus asas keusahawanan yang dilaksanakan bagi memberi peluang kepada golongan belia secara amnya untuk mempelajari asas perniagaan. Apapun saya juga ingin maklumkan yang berhormat dan Dewan Yang Mulia ini adalah 5 daripada 10 agensi yang diletakkan di bawah kementerian. Banyak lagi agensi lain di bawah kementerian lain yang melaksanakan pembangunan keusahawanan belia. Dan semua maklumat tersebut boleh dilayari di portal ataupun di bawah aplikasi MyAsis MSME. Terima kasih. Yang Berhormat Tenggara, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Datuk Speaker. Soalan tambahan saya, bagaimanakah kementerian memainkan peranan untuk membantu perkembangan usahawan terutamanya usahawan Bumiputra agar tidak hanya terlibat dalam perniagaan berasaskan makanan sahaja, dan apakah perancangan strategi yang spesifik kementerian untuk membantu pemulihan kepada usahawan-usahawan terjejas banjir terutama usahawan belia yang terlibat dengan perniagaan gerai, warung, bengkel dan sebagainya yang juga saya jangkakan wajar memperkukuhkan minda dan psikologi mereka kerana bukan saja perniagaan terjejas, malah juga urusan kehidupan dan rumah mereka. Sekian, terima kasih.
Menteri. Yang berhormat, saya jawab soalan yang kedua tentang banjir, terutama bagi usahawan yang terjejas dan terutama bagi usahawan-usahawan yang meminjam daripada agensi-agensi kita. Kita ada dasar untuk memberi kelonggaran kepada usahawan-usahawan ini menjadualkan pembayaran mereka ataupun menangguhkan pembayaran bagi usahawan yang terjejas banjir dan bencana ini sehingga maksimum 6 bulan. Itu yang pertama. Keduanya dari segi strategi, agensi-agensi kita sentiasa turun ke lapangan dan seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada banyak program yang telah saya nyatakan bukan hanya untuk kita membantu mereka ini terlibat dalam usahawan berasaskan makanan dan minuman, A&B, tetapi banyak program-program lain selain A&B yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Terima kasih. Yang berhormat, sila tekan yang berhormat untuk rekod. Ya, saya ke? Boleh? Yang berhormat, rantau panjang. Okey. Terima kasih Tuan Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat di atas peluang yang diberi dan di atas segala inisiatif yang telah dibuat untuk memastikan usahawan kita dapat keluar daripada tekanan yang sedang dihadapi. Saya ingin tahu berapa ramai mereka yang telah mendapat bimbingan dan latihan ini yang telah betul-betul berjaya dan apakah strategi untuk memastikan supaya mereka yang benar-benar memerlukan ini kita dapat bimbing terus sehingga mereka berjaya dan apakah usaha sama yang telah dibuat dengan agensi-agensi di bawah kerajaan negeri untuk memastikan supaya usahawan ini dapat dilibatkan dengan sebaik mungkin. Yang berhormat, soalan kedua itu saya jawab dulu. Kita ada satu platform mesyuarat pembangunan keusahawanan kebangsaan yang mana Exco juga turut sama hadir di mana saya mempengurusi mesyuarat pertama pada bulan yang lepas. Dan itu bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan keusahawanan supaya kerjasama dan penglibatan kerajaan negeri itu dapat diperkasakan. Dan baru-baru ini di Sarawak juga kita telah adakan mesyuarat penyelarasan dengan kerajaan Sarawak. Tentang soalan pertama itu saya akan beri jawapan bertulis kerana ianya melibatkan data. Berapa usahawan yang telah dilatih yang kini menjadi usahawan sebenar. Ini kita akan kongsikan maklumatnya dengan Yang Berhormat. Terima kasih. Berikutannya kita silakan soalan kedua. Datuk Seri Dr. Syahidan bin Kasim Yang Berhormat Arau. Tuan Yang Ketua yang dikasihi, ke Taman Bunga berdua-dua, soalan saya nombor 2. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Arau dan juga Ahli Dewan Yang Mulia. Projek Chuping Valley Industrial Area ataupun CVIA merupakan taman perindustrian bersepadu yang dibangunkan oleh pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara atau NCIA dengan tujuan untuk menarik pelaburan khususnya dalam sektor berimpak tinggi termasuk pembuatan hijau, tenaga boleh diperbarui dan juga industri halal. Sehingga 31 Januari 2023, kemajuan pembinaan infrastruktur projek CVIA telah mencapai 89.4% dan ia dijangka siap sepenuhnya pada suku pertama tahun 2023 ini. CVIA juga dijangka akan menerima pelaburan committed setakat ini berjumlah 2.5 bilion dengan sasaran untuk mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 1,870 peluang pekerjaan setelah disiapkan kelak. Manakala projek Perlis Inland Port ataupun PIP merupakan projek di bawah inisiatif Kerajaan Negeri Perlis yang dilaksanakan menerusi model kerjasama awam swasta ataupun public-private partnership. Bagi menyokong pelaksanaan projek berimpak tinggi ini, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan pembiayaan perbelanjaan pembangunan ataupun DE untuk membiayai infrastruktur sokongan projek PIP yang terdiri daripada 3 komponen. Satu ialah laluan khas bonded road,
kedua ialah jejambat ataupun flyover, dan ketiga adalah laluan kereta api spur line. Sehingga 31 Januari 2023, pembinaan komponen laluan khas bonded road telah mencatatkan kemajuan sebanyak 40.25%, manakala komponen jejambat dan juga laluan kereta api spur line masih di peringkat kerja awalan dengan kemajuan fizikal sebanyak 1.41%. Pembinaan infrastruktur luaran bagi projek PIP ini dijangka akan siap sepenuhnya pada suku keempat tahun 2024 selari dengan penyiapan komponen projek PIP yang dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Perlis. Terima kasih Yang Betul. Yang Berhormat Arau, soalan tambahan. Yang Berhormat Tuan Speaker, saya ucap terima kasih di atas jawapan yang diberikan, dan kalau hari ini berterusan, sudah pastilah sesuatu yang baik boleh berlaku. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, bilakah peruntukan fasa kedua CVIA akan dikeluarkan, dan dalam masa yang sama terdapat beberapa kekurangan yang boleh menjejaskan projek ini. Yang pertamanya ialah kita lihat kuasa elektrik yang ada ialah 21.4 megawatt. Dia tak mampu untuk nak buat panel panel solar dan juga kereta elektrik, tak mampu. Sebab kalau sekiranya tidak ada tambahan, dia akan menyebabkan projek ini gagal. Dan akhir sekali, kekurangan yang kedua ialah apakah boleh ada penyertaan tempatan Yang Berhormat, supaya kontrak-kontrak yang mana Yang Berhormat Perdana Menteri yang dikasihi ada di sana, bahawa boleh dibagi cara tender terhad, tetapi kita lihat semuanya tak melibatkan orang Perlis. Jadi orang Perlis akan sekali lagi menjadi masalah. Pertama, gaji tak boleh bayar. Yang kedua, projek-projek semua orang Perlis tak boleh menumpang walaupun projek kecil. Apakah tumpangan akan dibuat supaya orang Perlis sekurang-kurangnya sub kerja tu dibagi pada orang Perlis? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Harau. Mengenai perkara-perkara yang disebut, contohnya had, bekalan kuasa dan lain-lain, perkara itu akan disemak kembali kepada kelulusan projek, kerana semasa projek ini diluluskan, skop dan spesifikasinya itu telah diberikan. Kalau ia melibatkan perkara baru yang memerlukan tambahan projek, Arau juga sedia maklum, itu perlu dibawa kembali kepada permohonan peruntukan perbelanjaan pembangunan, dan saya pasti semua pihak yang terbabit seperti NCIA yang bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Perlis mahukan projek ini berjaya dengan baik. Jadi saya alu-alukan kalau Arau dan juga Kerajaan Negeri Perlis merasakan bahawa ada tambahan-tambahan itu, sudah tentu kita akan pertimbangkan untuk penyediaan RP4, Rolling Plan keempat. Tetapi ia tertakluk buat masa ini kepada skop yang telah diluluskan semasa projek ini diluluskan. Fasa 2 sudah tentu akan bermula apabila fasa 1 siap sepenuhnya. Jadi kita kena pastikan bahawa fasa 1 ini berjalan dengan baik, barulah boleh pergi kepada fasa 2. Dan pertanyaan terakhir Arau tadi mengenai sama ada boleh ada penyertaan, yang itu sudah tentu tertakluk juga kepada peraturan-peraturan perolehan kerajaan, di samping daripada keperluan untuk memastikan bahawa projek ini berjalan dengan baik. Ada dua komponen dalam pelaksanaan projek-projek ini. Satu ialah komponen penyediaan infrastruktur yang di bawah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan yang dibiayai melalui peruntukan pembangunan. Tetapi pada masa yang sama, ada juga komponen-komponen yang diusahakan juga oleh kerajaan negeri. Jadi saya yakin dengan kerjasama dua-dua, maksudnya soal penyertaan usahawan-usahawan tempatan bagi komponen-komponen itu dapat disesuaikan dan diambil kira oleh kedua-dua pihak yang terbabit dalam projek ini, baik di peringkat Kerajaan Persekutuan yang menyediakan infrastruktur
dan juga kerajaan negeri yang menyediakan komponen-komponen lain. Terima kasih. Mohon maaf, tidak ada orang tambahan tanya, kedua. saya tanya. Sebab ini tajuk khusus kepada Cuping, jadi saya akan tanya soalan yang kedua. Tidak ada orang tanya, saya seorang ya. Baik, Yang Berhormat Perlis. Yang Berhormat Arau, terima kasih. Ya, okey, terima kasih. Tidak ada. Soalan, ya, maaf, saya silakan sebelah kanan. Yang Berhormat Balik Pulau. Terima kasih. Berminat. Terima kasih, Untuk Speaker. Duduk, Arau. Saya ingin bertanya soalan secara general mengenai ekonomi negeri Perlis. Soalan daripada Arau tadi berkenaan dengan sosioekonomi rakyat Perlis. Jadi saya terpanggil untuk bertanya dengan Menteri Ekonomi Pandan, adakah EPU sedang meneliti projek-projek yang berkaitan dengan naik taraf beberapa tourist attraction di Perlis, sebab kita tahu yang ramai rakyat Malaysia suka melawat selatan Thai dan Perlis merupakan stopover kepada negeri Perlis. Jadi saya harap Wabil Menteri dapat memberi sedikit penjelasan mengenai apakah projek untuk menaik taraf beberapa lokasi menarik di Perlis. Terima kasih. Terima kasih Balik Pulau. Prosesnya ialah bagi tempat-tempat atau projek-projek khusus yang bersabit contohnya dengan pelancongan. Ia di bawah Kementerian Pelancongan. Maksudnya Kementerian Pelancongan bekerjasama dengan kerajaan negeri mengenal pasti ada peruntukan yang disalurkan terus melalui Kementerian Pelancongan, tapi ada juga beberapa projek-projek yang dirasakan ada impak ekonomi yang besar yang diusahakan melalui pihak berkuasa pembangunan koridor. Dalam kes Perlis ialah NCIA, ada sebahagiannya itu memang sudah berjalan dan senarai projek itu kalau diperlukan saya boleh berikan terus kepada Balik Pulau. Tetapi sudah tentu Perlis ada potensi, tetapi dia juga kita perlu tumpukan juga kepada beberapa projek-projek yang mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih besar seperti yang telah dibawa oleh Arau. Ada juga cuping agro, projek yang berkaitan dengan tanah-tanah Felda yang ada di situ sebelum ini. Jadi saya yakin sebenarnya perancangan-perancangan yang diusahakan sebahagian besarnya melalui NCIA ini sudah pun meliputi pelbagai kegiatan ekonomi yang kita boleh bantu untuk lonjakkan tahap sosioekonomi penduduk di Perlis. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ya, Yang Berhormat Arau. Ya, boleh tanya soalan lagi satu? Sikit ya. Apa dia? Pasal ini khusus. Pasal tadi Yang Berhormat, saya masalah kekurangan bekalan elektrik. Bagaimana ia mampu untuk melaksanakan apa-apa projek kalau sekiranya bekalan itu tidak ditambah? Itu saja. Jadi kalau Yang Berhormat kalau kata pergi rolling plan lagi setahun, jadi kita ingat kita menghadapi masalah yang diperlukan serta-merta. Dan Perlis ada IPP 650 megawatt yang sudah pasti dia boleh menggunakan yang berlebihan itu pergi ke Cuping Valley. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri boleh pilih untuk menjawab bertulis. Ya, saya setuju. Silakan. Yang Berhormat Arau, pagi ini aturan urusan mesyuarat adalah lisan. Saya memberi ruang sedikit tadi. Menteri boleh pilih untuk menjawab secara bertulis ya. Right. Okey, saya persilakan. Terima kasih Speaker. Tuan Lee Chien Chung, Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih kepada Tuan Yang Di-Pertua. Soalan saya, soalan nombor 3. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih Datuk Speaker. Tuan Yang Di-Pertua, di bawah Dasar Otomotif Nasional 2020 atau NAP 2020, kriteria-kriteria yang ditetapkan sebagai Malaysian Vehicle Project boleh dijadikan panduan mengenai status Proton sebagai pengeluar kereta nasional. Kriteria yang digariskan sebagai contoh adalah majoriti pemilikan tempatan, memberi tumpuan kepada pembangunan rantaian
pembekalan tempatan, menjalankan aktiviti R&D tempatan dan menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Berdasarkan status semasa, Proton masih memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Sebagai contoh, Proton telah menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan iaitu sekitar 8,500 orang di mana 90% adalah rakyat tempatan. Selain itu, Proton telah melantik lebih 180 syarikat tempatan tahap 1, Tier 1 dalam rantaian pembekalan keseluruhannya dan nilai purata perolehan tempatan adalah di antara 75% sehingga 80%, terutamanya bagi model-model yang dibangunkan secara tempatan sepenuhnya. Proton juga telah menjalankan aktiviti R&D tempatan bagi membolehkan Proton membuat platform, upper body dan engine sendiri bagi model-model seperti Persona, Iris, Azora, Saga dan pelbagai model lain sebelum ini. Selain Proton, Perodua juga adalah syarikat pengeluar kereta nasional yang memberi sumbangan kepada pembangunan ekosistem industri otomotif tempatan seperti peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan, pembangunan rantaian pembekalan tempatan dan R&D. Seperti mana syarikat-syarikat pengeluar kenderaan tempatan yang lain seperti Perodua, Honda, Toyota, Volvo, Proton juga diberi insentif cukai langsung berdasarkan aktiviti penghilangan yang dijalankan kerana melibatkan aktiviti yang digalakkan. Di samping itu, Proton dan syarikat-syarikat pengeluar kenderaan tempatan yang lain juga berpeluang menikmati insentif cukai tidak langsung seperti pengecualian duty import, duty excise dan cukai jualan. Bergantung kepada kaedah penilaian semasa iaitu melalui analisa kos dan faedah. Berdasarkan kepada sumbangan Proton dan Perodua kepada industri otomotif tempatan, kedua-dua syarikat masih diberi layanan sebagai pengeluar kereta nasional. Walau bagaimanapun, Proton dan Perodua hendaklah memastikan bahawa kriteria-kriteria yang digariskan di bawah NAP 2020 dipenuhi. Dengan adanya kriteria-kriteria yang ditetapkan di bawah NAP 2020, mana-mana syarikat selain Proton dan Perodua yang dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut juga layak dipertimbangkan untuk diberi layanan sebagai projek kereta nasional. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan sentiasa memantau pematuhan Proton dan Perodua ke atas kriteria-kriteria yang ditetapkan dan MITI juga bersedia untuk mengemaskini dasar dari masa ke semasa selaras dengan perkembangan industri otomotif global. Terima kasih. Yang berhormat Talian Jaya, tambahan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pengeluar kereta bermaksud syarikat yang reka dan menghasilkan kereta. Tapi kita semua sedia maklum Proton hari ini hanya rebatch Geely dan Perodua hanya mengambil platform Daihatsu. Jelas mereka bukan lagi pengeluar kereta nasional selepas Proton dimiliki oleh DRB Highcom dan Geely dan sebahagian besar saham Perodua kini dikuasai Toyota. Persoalannya, mengapakah selepas projek kereta nasional telah lapuk, kita masih berpegang kepada dasar kereta nasional yang sekarang dikuasai oleh syarikat swasta? Adakah kerajaan akan melakar dasar yang lebih terbuka dan komprehensif supaya industri otomotif menjadi lebih kompetitif di rantau ini dan rakyat dapat memiliki kereta dengan harga yang lebih munasabah? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Petaling Jaya. Seperti yang saya sebut tadi, kerajaan tidak mempertahankan Proton atau Perodua. Kerajaan mempertahankan dasar yang sedia ada iaitu NAP 2020. Tetapi kerajaan juga bersedia untuk mengemaskinikan dasar terutamanya memandangkan perubahan yang sangat pesat di industri otomotif sedunia yang terutamanya ialah pengembangan industri EV atau kereta EV dan memang kerajaan bersedia untuk mengemaskinikan dasar
walaupun buat setakat ini Proton dan Perodua mematuhi apa yang telah ditetapkan dalam NAP 2020. Silakan Yang Berhormat. Ya, terima kasih Tuan Yang Pertua. Materai. Soalan saya ialah apakah perancangan pihak kementerian khususnya juga kerajaan untuk memastikan harga-harga kereta yang dapat dikurangkan, khususnya kereta nasional lah, Proton ataupun Perodua, kerana pada hari ini harga-harga kereta ni, kereta yang paling murah pun contohnya kalau Proton Iris Saga 34,000, Iris 42,000, Beza Perodua 34,000, ini contohlah. Apatah lagi kalau pergi kepada X50 86,000. Jadi apakah perancangan pihak kerajaan untuk memastikan harga-harga kereta dapat dikurangkan? Yang kedua, khusus kereta nasional. Yang kedua ialah apakah perancangan pihak kerajaan khususnya melalui kereta nasional ini untuk mengeluarkan kereta elektrik dalam masa terdekat? Terima kasih. Terima kasih Kuala Krai. Terima kasih Kuala Krai. Kerajaan telah menubuh Task Force EV di bawah MITI dan Jemaah Menteri telah meluluskan Task Force EV pada 17 hari bulan Februari, dan Task Force ini akan menguruskan dan juga merancang dasar untuk EV. Untuk EV dia ada beberapa bab. Satu ialah siapa yang pengeluar dan juga siapa masuk boleh, dan apa yang kereta jenama apa yang boleh diberikan peluang untuk dijual di sini. Dan kedua ialah charging station, arti tempat mengecas, dan akhirnya ialah rangkaian Malaysia, terutamanya rangkaian elektronik dan electrical E&E dengan pengeluar EV. So ini adalah dasar yang kerajaan perlukan masa untuk menggariskan masa depan untuk EV. Dari segi harga keluaran atau harga kereta, memang kalau dengan persaingan dan juga perubahan dari atau anjakan dari kereta ICE, kereta combustion engine ke kereta EV, memang kita akan menyaksi perubahan yang sangat besar bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Dan dengan pengembangan yang baru ini, mungkin ada peluang dan juga ada kemungkinan keadaan baru akan mewujud dalam setahun dua. Terima kasih. Berikutnya, soalan keempat, Datuk Sri Saifuddin Abdullah. Yang Berhormat Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih atas soalan Yang Berhormat Indra Mahkota. Berhubung dengan soalan apakah langkah-langkah yang sedang diambil oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam usaha melakukan reformasi pendidikan tinggi negara, saya ingin memaklumkan beberapa perkara terkini yang sedang diusahakan oleh kementerian. Pertama sekali, KPT kini sedang membentuk satu jawatan kuasa khas yang akan bertanggungjawab untuk membuat semakan dan kajian secara mendalam, terperinci dan objektif ke atas dasar-dasar pendidikan tinggi nasional. Matlamat dan mandat utama jawatan kuasa ini adalah untuk melihat kekurangan, kelemahan, malah kekuatan dasar-dasar sedia ada dan seterusnya memberikan saranan serta pandangan mereka. Dasar-dasar yang dilihat sudah tidak relevan akan dihentikan. Dasar-dasar yang dilihat lemah akan ditambah baik dan diperkemas. Pada masa yang sama, dasar-dasar baharu yang dilihat relevan dan perlu berdasarkan cabaran dan perkembangan semasa akan dicadangkan. Semua ini bertujuan memastikan pada peringkat dasar dan polisi kita mempunyai hala tuju dan pendirian yang jelas, kemas dan terbaik. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua serta Yang Berhormat Indra Mahkota, keahlian jawatan kuasa ini akan melibatkan tokoh-tokoh dalam pendidikan tinggi dan tokoh-tokoh terkemuka industri yang boleh menyumbang idea dan buah fikiran yang bernas secara holistik bagi meningkatkan kualiti dan prestasi penyampaian pendidikan tinggi. Jawatan kuasa ini akan diperuntukkan masa 3 bulan untuk mengemukakan dapatan dan saranan penambahbaikan yang bakal menjadi asas
pembangunan Pelan Induk Pendidikan Tinggi Negara kita. Semasa ucapan Perutusan Tahun Baru 2023, Kementerian telah mengutarakan 11 azam yang akan menjadi fokus utama Kementerian dalam melonjakkan sektor pendidikan tinggi negara. Antara fokus yang telah disenaraikan antara lain adalah memastikan hala tuju dan aspirasi nasional diberikan perhatian oleh IPT kita, memperkasa mahasiswa dengan memberikan gerakan mahasiswa lebih banyak tanggungjawab dan peranan, khususnya dalam hal-hal yang melibat aktivisme dan kepimpinan mahasiswa. Pembinaan kapasiti dan pengukuhan sumber intelektual, membina dan memastikan kualiti dan kecemerlangan akademik, menyusun dan merombak secara progresif dan meluas program latihan dan perkembangan bakat kepimpinan IPT negara kita melalui pengukuhan AKAP. Memastikan IPTS berperanan dengan lebih proaktif dan kukuh dalam bersama-sama membantu sektor pendidikan tinggi negara, membangunkan Malaysia sebagai hub atau pusat bakat yang menjadi pilihan negara-negara dunia untuk melatih bakat mereka dan merencanakan perluasan strategi pengantarbangsaan dan sebagainya. Kesemua ini adalah antara perkara yang sedang diusahakan oleh Kementerian untuk memastikan berlaku lonjakan yang selayaknya kepada sektor pendidikan tinggi negara, khususnya dalam kalangan kita. Justru adalah ditegaskan bahawa KPT sememangnya komited dalam memastikan pelaksanaan program-program yang berupaya menyokong hasrat reformasi pendidikan tinggi ini dapat dilaksanakan dengan jaya. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat. Terima kasih Menteri yang menjawab. Saya meneliti 11 azam yang disebutkan itu dan saya tak ada masalah dengan kesemuanya itu dan saya alu-alukan penubuhan jawatan kuasa untuk menyemak dasar-dasar dan mencadangkan dasar-dasar baru. Persoalan saya ialah lazimnya apabila KPT sama juga dengan Kementerian Pendidikan membuat semakan dan menghasilkan cadangan-cadangan yang baik, kekangan utama yang akan dihadapi ialah tekanan-tekanan dari luar Kementerian Pendidikan, khususnya daripada central agencies dengan izin, kerana mereka menggunakan ukuran-ukuran yang berbeza dengan ukuran-ukuran tamadun dan ukuran-ukuran yang perlu untuk membina atau membangunkan suatu reformasi pendidikan. Apakah pihak kementerian ada cara-cara untuk memastikan bahawa, sebab benda ni dah lama, dulu pun zaman Tambun jadi Menteri Pendidikan pun ada review itu, tetapi kekangan itu akan datang bukan dari jawatan kuasa ini, dia akan datang daripada luar. Jadi apa langkah-langkah untuk memastikan cadangan itu akan berjalan dengan baik sebagaimana yang dicadang dan bukan diganggu oleh pihak luar. Terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi bahawa antara cara pendekatan KPT kini ialah kita berpandukan kepada 11 azam yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri kita untuk tujuan supaya kita dapat menyesuaikan keadaan, cara pelaksanaan strategi dan dasar KPT berhubung dengan bagaimana cara untuk kita memperkasakan lagi pendidikan tinggi negara kita ini. Kita memang menyetujui pandangan Yang Berhormat Indra Mahkota berhubung dengan cabaran-cabaran ataupun halangan-halangan yang akan dihadapi, tetapi kita insya-Allah akan memastikan bahawa apa juga cabaran ataupun halangan itu kita akan hadapi dengan penuh bertanggungjawab untuk memastikan matlamat utama kita di KPT ialah memperkasa IPTA dan IPTS yang ada di negara kita. Terima kasih. Soalan tambahan? Silakan Yang Berhormat tekan untuk rekod. Raup, silakan. Terima kasih kepada Speaker. Boleh saya tanya kepada Menteri bahawa kami tahu salah satu reformasi bagi pengajian tinggi adalah kembalikan kuasa otonomi kepada mahasiswa. Dan bolehkah saya tanya, sampai hari ini ada berapa IPTA telah kembalikan kuasa kepada mahasiswa untuk mengadakan pilihan raya kampus
dan bukan lagi HEP untuk mengadakan. Sekian, terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pekan ni. Raup, sorry. Seperti yang kita telah sebutkan di Dewan Yang Mulia ini, bahawa KPT telah membuat beberapa perubahan dan penambahbaikan, terutamanya berhubung kait dengan memperkasakan mahasiswa dan mahasiswi kita di IPTA kita khususnya, di mana terletaknya seperti apa yang termaktub dalam Akta AUKU. Dan kita telah membuat beberapa perubahan ini. 7 kali kita lakukan. Dan kini pula kita sedang berusaha untuk memastikan bahawa akan kita buat lagi satu perubahan di bawah Seksyen 15 itu berhubung kait dengan urusan keuangan dan keuangan mereka, termasuklah untuk mereka berpolitik secara bebas, di mana mereka boleh menganggotai ahli parti politik dan mereka juga boleh menjadi calon. Di samping itu juga mereka diberikan penuh tanggungjawab berhubung kait dengan gerakan mahasiswa di IPTA ini khususnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita beransur ke soalan kelima. Yang Berhormat Bera tidak ada, jadi saya pergi ke soalan yang ke-6. Tuan Haji Muhammad Islahuddin bin Abbas. Yang Berhormat Mersing. Terima kasih Datuk Yang Tua. Soalan saya nombor 6. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tua. Berkenaan dengan bantuan sara hidup yang diurus oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran Kementerian Pertahanan, Datuk Tua, bantuan sara hidup ni merupakan salah satu daripada banyak jenis bantuan yang disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran untuk menjaga kebajikan dan juga untuk memastikan supaya veteran-veteran Angkatan Tentera Malaysia yang memerlukan bantuan dan layak menerima bantuan diberikan pertimbangan dan diberi bantuan betul-betul. Ya. Jadi untuk soalan daripada Mersing, berapa peratus dan berapa ramai veteran tidak berpencen yang menerima bantuan sara hidup daripada jumlah 9,000 orang itu, jawapannya Datuk Petua ialah 97% daripada jumlah 9,000 orang yang menerima bantuan sara hidup bulanan sebanyak RM300 tersebut adalah merupakan veteran yang tidak berpencen dan yang layak menerima itu betul. Jadi usaha sedang dilakukan untuk mengesan. Datuk Petua, masalah yang dihadapi oleh Jabatan Luar Veteran ialah mereka-mereka yang dulu-dulu, Datuk Petua, yang tidak mendaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran. Itu sebabnya kami menggalakkan dan memohon dan meminta supaya persatuan-persatuan veteran Angkatan Tentera mencari dan mendaftarkan veteran-veteran yang belum lagi berdaftar untuk kita dapat kesan. Walaupun begitu, jumlah veteran yang telah berdaftar betul-betul melebihi 200,000 lebih. Ya. Jadi insya-Allah perlahan. Kebanyakan yang tak berdaftar ni betul-betul adalah daripada kawasan Sabah betul-betul dan juga Sarawak. Ya. Mereka ini ramai yang tak berdaftar. Itu mengherankan kami dan pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran telah pun ke Sabah untuk kita memastikan supaya kebajikan dan juga hal ehwal veteran yang ramai tak berdaftar tersebut dapat kita berikan perhatian. Dalam cadangan yang dibuat oleh Kementerian Tuan Tua untuk ataupun menambah bilangan bantuan sara hidup ini daripada 9,000 kepada 15,000, Tuan Tua, kebanyakannya adalah mereka-mereka yang kita akan bagi jika diluluskan. Ya, jika diluluskan, bantuan sebanyak 20 tambahan bantuan ataupun belanjawan sebanyak 21 juta adalah dipertimbangkan dulu kepada veteran yang berumur 80 tahun ke atas dulu dan mereka-mereka yang layak untuk menerimanya. Datuk betul, ya. Jadi menjawab soalan daripada Mersing, 97% daripada 9,000
penerima bantuan sara hidup sebanyak RM300 sebulan itu sebanyak 8,730 orang adalah merupakan veteran yang tidak berpencen. Terima kasih. Yang berhormat Mesin, soalan tambahan. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan atas jawapan yang diberikan. Sebagaimana kita sedia maklum, rata-rata veteran ATM yang tidak berpencen ini adalah mereka yang berumur di atas 60 tahun. Dan sebelum ini pun Yang Berhormat Menteri ada memberi makluman bahawa kementerian akan berusaha untuk memberikan bantuan sara hidup dan sebagainya yang Menteri cakap tadi. Jadi sekali lagi saya ingin tanyakan, yang pertama, bilakah pihak kementerian akan menyelaraskan pencen-pencen veteran ATM? Yang kedua, apakah usaha pihak kementerian untuk mengesan pesara-pesara ATM yang tidak lagi berdaftar, yang belum berdaftar dengan pihak Jabatan Hak Ehwal Veteran? Dan ketiga, sejauh manakah penambahbaikan skim bantuan yang menangkumi pendidikan, kesihatan dan kebajikan diberikan kepada bekas tentera ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Mersing, Datuk Ketua. Pertamanya berkenaan dengan, dah lupa dah, apa dia pertama tadi? Bilakah akan menyelaras? Oh, penyelarasan. Berkenaan dengan penyelarasan pencen, Datuk Ketua, seperti yang telah pun saya sebutkan di dalam penggulungan perbahasan berkenaan dasar tempoh hari, kementerian sedang mencari satu formula yang terbaik. Beberapa option-option yang kami akan terokai, yang mana option tersebut boleh diterima, ya, memadai diterima supaya kita mengimbangi di antara bebanan keuangan dan juga kebajikan. Ya. Kita tidak mahu pakai letak saja dan akhirnya paper ataupun cadangan kami tersebut ditolak. Kita telah pun, dan saya telah minta Timbalan Menteri Kementerian Pertahanan sendiri memberikan penumpuan kepada isu ini dan berbincang dengan semua stakeholders, dengan izin, dengan semua. Bukan saja dengan Jabatan Hak Ehwal Veteran, tapi dengan persatuan-persatuan untuk kita dapat mencari satu formula. Bukan jalan penyelesaian, tapi satu formula yang win-win kepada semua. Supaya yang penting, kebajikan veteran ini yang jelas telah pun memberikan khidmat yang penuh dedikasi, berkorban jiwa raga untuk mempertahankan tanah air, dapat kita perjuangkan, Datuk Ketua. Nombor dua, kekurangan dalam pasal pendaftaran ini, itu saya sebutkan tadi, ramai yang walaupun sebelum bersara, dalam tempoh 6 bulan mereka ini peralihan, mereka tu semua diberitahu dan Jabatan Hak Ehwal Veteran mempunyai sesi dengan semua peserta-peserta perolehan ini, memberitahu tentang Jabatan Hak Ehwal Veteran, khidmat yang diberikan, disediakan oleh Jabatan Hak Ehwal Veteran, tapi masih ramai juga, seperti yang saya sebut tadi, betul ramai daripada Sabah tak nak mendaftar. Ya? Dan yang lama-lama, yang baru-baru ni betul 60 ke 65 ke bawah, mereka semua kebanyakannya mendaftar dengan Jabatan Hak Ehwal Veteran. Tetapi yang dulu-dulu, kita sedang mencari dan kita mohon dengan pertolongan daripada persatuan-persatuan veteran yang banyak yang ada di negeri-negeri dan juga cawangan-cawangan mereka supaya membantu Jabatan Hak Ehwal Veteran untuk mengesan dan mendaftar veteran-veteran yang belum lagi berdaftar supaya kita dapat satu daftar ahli veteran yang lengkap dan kita akan perkemaskan dan kita senang buat. Bantuan-bantuan yang kita bagi banyak betul-betul, ya. Bantuan tentang hilang upaya, bantuan persekolahan, bantuan-bantuan macam-macam lagi betul, ya. Allowance pelajaran, ganjaran hilang upaya, pencen hilang upaya, allowance layanan sentiasa. Semua banyak, 20 lebih betul-betul, ya. Termasuklah tentang hairat kematian, ya. Kita bagi bantuan. Jabatan Hak Ehwal Veteran ada bantuan untuk kita mengurus jenazah veteran ataupun ahli-ahli veteran mereka masing-masing. Betul. Terima kasih. Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Timbalan Yang Di-Pertua. Pada 30 November 2021, My Veteran Mall telah dilancarkan oleh Kementerian untuk memberikan kemudahan dan peluang keusahawanan secara digital kepada komuniti veteran ATM
bagi menambah baik status sosioekonomi mereka melalui pelbagai aktiviti seperti e-info, e-dagang dan e-servis. Berdasarkan semakan saya setakat malam tadi, jumlah usahawan yang berdaftar dengan aplikasi tersebut hanyalah seramai 512 orang sahaja, iaitu lebih kurang sama semasa aplikasi tersebut dilancarkan setahun lalu. Soalan saya, apakah kekangan kementerian untuk menarik lebih ramai veteran ATM yang tidak berpencen supaya menceburkan diri dalam inisiatif tersebut, dan sejauh manakah kerja-kerja promosi yang telah dilakukan oleh kementerian agar aplikasi tersebut lebih dikenali di serata negara serta mendapat perhatian orang ramai? Terima kasih Timbalan Ketua. Berhormat Menteri. Datuk Petua, terima kasih kepada sahabat daripada Tampin. Datuk Petua, berkenaan dengan digital online untuk usahawan-usahawan veteran, Datuk Petua, memang sambutannya amat kurang ya, daripada pihak veteran, walaupun telah disediakan aplikasi tersebut dan berbagai-bagai kursus telah pun dibuat untuk menyediakan veteran-veteran ini, mereka-mereka yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan, baik besar atau kecil lah ya. Tetapi masalahnya Tuk Petua ialah mereka ini tidak berminat ya. Ramai veteran yang muda-muda terutamanya lebih suka untuk makan gaji ya. Jadi mereka ini memilih untuk mencari pekerjaan daripada mereka untuk berniaga. Salah satu kekangan yang kita kenal pasti ialah modal ya. Modal. Tetapi Datuk Petua, modal ini banyak disediakan oleh berbagai-bagai agensi oleh kerajaan seperti Tekun dan yang lain-lain ya, Datuk Petua. Cumanya jika mereka mendaftar dan kita dapat untuk kita menemukan, kita matchkan mereka dengan agensi-agensi yang boleh memberikan modal permulaan dan juga menambah modal untuk mereka memulakan perniagaan ya, ataupun mereka menambah modal perniagaan mereka. Tetapi masalahnya kerana seperti disebut oleh Tampin tadi Datuk Petua ialah cuma 512 orang saja sejak 2021. Jabatan Perhebat Datuk Petua ataupun Perhebat akan melipat gandakan lagi promosi ini dan kita akan bekerjasama dengan agensi-agensi, dengan syarikat-syarikat GLC terutamanya untuk kita mencari peluang-peluang, Perhebat mencari peluang-peluang agar peluang-peluang yang ada untuk mereka memulakan perniagaan ini dapat mereka menerima latihan yang sesuai dan juga jika boleh berniaga dengan syarikat-syarikat kerajaan untuk mereka memulakan perniagaan mereka. Terima kasih Datuk Petua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Selanjutnya soalan yang ketujuh, Tuan Lim Guan Eng Yang Berhormat Bagan. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Dari Bertua, saya mohon jawapan untuk soalan nombor 7. Terima kasih. Menteri Komunikasi, silakan. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Datuk Yang di-Pertua, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 mengetengahkan prinsip-prinsip yang menggalakkan persaingan dan kawal selia kendiri di dalam industri komunikasi. Oleh itu, harga yang ditawarkan oleh pembekal perkhidmatan adalah ditentukan oleh kuasa pasaran dengan izin market forced. Sekiranya pasaran gagal berfungsi secara efisien, maka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM boleh campur tangan dalam menetapkan harga. Namun demikian, SKMM menggawas selia harga capaian di peringkat borong dengan izin wholesale melalui instrumen perundangan penentuan Suruhanjaya mengenai standard mandatory harga capaian dengan izin Mandatory Standard on Access Pricing atau MSAP, dan kajian mengenai harga capaian ini dibuat secara berkala. Melalui kawas selia di peringkat borong tersebut, ianya secara tidak langsung boleh mengurangkan harga di peringkat runcit dengan izin retail kepada pengguna ke tahap yang lebih berdaya saing. Perkhidmatan 5G baru ditawarkan di Malaysia dan buat masa ini, pembekal perkhidmatan mengamalkan konsep teknologi neutral di mana tiada perbezaan di antara perkhidmatan 5G dan perkhidmatan 4G.
Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU setiap tahun, di mana kadar mampu milik pakej runcit dibandingkan dengan pendapatan negara kasar GNI per capita, harga perkhidmatan mudah alih di Malaysia adalah mudah sabar. Sebagai contohnya, bagi pakej asas data, panggilan dan SMS mudah adil, untuk penggunaan rendah dan tinggi, Malaysia menduduki tempat ketiga di rantau ASEAN selepas Singapura dan Brunei. Setakat 28 hari bulan Februari tahun ini, sebanyak 4,363 tapak 5G telah siap dibangunkan oleh Digital National Berhad (DNB) di seluruh negara. Dengan jumlah tersebut, ketersediaan rangkaian 5G telah mencapai 54.7% liputan di kawasan berpenduduk. Jumlah peratusan ini adalah termasuk tapak-tapak pemancar 5G yang telah diaktifkan oleh DNB tetapi belum boleh diakses oleh pengguna kerana syarikat penyedia perkhidmatan masih dalam proses dengan izin onboarding. Jika melihat tapak 5G yang boleh diakses oleh pengguna sahaja, ketersediaan perkhidmatan 5G berada pada 46.9% liputan di kawasan berpenduduk, susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri semasa Belanjawan 2023, perluasan pembangunan rangkaian 5G diteruskan untuk mencapai sasaran 80% liputan 5G menjelang penghujung tahun 2023. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, setakat 28 hari bulan Februari tahun ini, sebanyak 251 daripada 551 tapak 5G yang dirancang telah siap dibangunkan oleh DNB di Sabah. Manakala sebanyak 227 tapak 5G daripada 526 tapak 5G yang dirancang telah siap dibangunan oleh DNB di Sarawak. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Bagan. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Dan betul, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan ingin bertanyakan tentang dari segi kos dan kualiti. Apakah kos kepada pengguna akan dikurangkan sebaik 5G dapat dipasang secara keseluruhannya berbanding dengan kos 4G sekarang? Bolehkah berikan satu perbandingan dalam aspek ini supaya pengguna dapat menikmati faedah yang sebenarnya? Kedua ialah sejauh manakah kita boleh pastikan bahawa liputan ini dapat dilaksanakan. Contohnya, ini saya kena tanya bagi pihak Yang Berhormat Timbalan Speaker yang tak boleh tanya. Untuk kawasan Cameron Highlands contohnya, atau kawasan Sibu, bilakah liputan sepenuhnya akan dilaksanakan? Termasuk juga jangan lupa Pulau Pinang juga. Dan dalam aspek yang sama, bolehkah saya dapat kepastian bahawa kos yang kita anggarkan sebelum ini sebanyak 16.5 bilion ringgit ini, di mana kerajaan telah keluarkan 500 juta ringgit. Adakah kos ini akan tetap kekal dan tidak akan naik kerana kita tahu dengan inflasi sekarang, semua harga sekarang menjurus ke arah yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Bagan. Perkara itu relevan pada Cameron Highlands. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya nak bagi satu perbandingan. Setakat ini kalau kosnya untuk 5G kepada pengguna adalah RM1.68 per gigabyte. Ini adalah harga kepada pengguna. Tetapi setakat ini, harga capaian perkhidmatan 5G buat masa ini mengguna pakai harga yang ditawarkan oleh DNB melalui tawaran akses rujukan ataupun dengan izin reference access offer. Dan kalau ikut tawaran tersebut, kos untuk 5G sekarang adalah RM30,000 per Gbps per setiap bulan, per month. Ataupun merupakan 13 sen per gigabyte. Jadi memang kami percaya bahawa denganlah liputan rangkaian 5G diperluaskan lagi, harga untuklah internet kita bolehlah diturunkan lagi. Dan selain daripada itu, untuk maklumat yang berhormat, setakat ini national overall punya roll out adalah sebanyak 54.7%, tetapi di Pulau Pinang memang lebih cepat sikit adalah 56.6%.
Dan sasaran MCMC dan juga KKD adalah mencapai penghujung tahun ini kami bolehlah mencapai liputan sebanyak 80% untuklah kawasan berpenduduk dan termasuklah Cameron Highland dan juga kawasan Sibu dan juga Sabah dan Sarawak, dan kami memang komited untuk pastikan sasaran itu bolehlah dicapai. Sekian sahaja. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Padang Besar. Boleh tambah sikit tentang kos? Boleh. Okey, terima kasih Timbalan Speaker. Tentang kos setakat ini memang seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat, kos untuk roll out untuk 5G ini bagi pihak DNB adalah 16.5 bilion ringgit. Pada mulanya kerajaan melalui MOF ada bagi satu starting grant yang sebanyak 500 juta ringgit. Setakat ini kosnya memang kekal pada 16.5 bilion ringgit. Setakat ini tak ada apa-apa perubahan. Dan kami memang tengahlah buat engagement, libat urus denganlah syarikat-syarikat telco untuklah menentukan hala tuju 5G, dan ini akan dibuat satu keputusan pendapat pada hujung bulan ini, dan kita harap bahawa kami akan pastikan bahawa kos untuk 5G punya roll out akan kekal pada tahap yang rendah supaya pengguna-pengguna di seluruh Malaysia bolehlah menikmati kemudahan ini dengan harga yang paling munasabah. Sekian sahaja. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri Kementerian Yang Berhormat ada berhutang kawasan Cameron Highland beberapa tiang. Siapkan cepat ya, insya-Allah. Kami akan sediakan jawapan bertulis untuk Timbalan Speaker. Tak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih juga Kementerian Komunikasi dan Digital dan atas inisiatif sebelum ini menyediakan kaunter di luar, dan kita nampak ada sedikit pembaharuan. Soalan saya, Digital Nasional Berhad, adakah ia akan terus dimiliki dan dikendalikan oleh pihak kementerian di bawah Kementerian Kewangan Malaysia, ataupun akan diberi kuasa yang lebih luas kepada syarikat telekomunikasi lain? Itu saja. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih yang berhormat atas soalan tersebut. Memang sebenarnya perbincangan telah mula supaya syarikat-syarikat telco juga mempunyai share dalamlah syarikat DNB. Tapi setakat ini perjanjian itu belum difinalize lagi. Seperti yang saya sebut, memang kami KKD setakat ini bersama dengan DNB dan juga syarikat-syarikat telco, kami tengah buat libat urus. Kerana syarikat-syarikat telco juga ada beberapa pertanyaan. Sepertilah kalau mereka acquire share dalam DNB, apa hak mereka sebagailah pemilik share tersebut. Jadi ada butiran-butiran yang perlulah kita yang perlu diperharusi sebelum syarikat-syarikat telco buat satu keputusan final. Tetapi seperti yang kita memang ini adalah masih di peringkat perbincangan. Kalau satu keputusan telah dibuat, kami akan kongsikan maklumat itu bersama dengan Yang Berhormat. Sekian sahaja. Terima kasih. Kita beransur ke soalan yang ke-68. IR Engineer Tan Sri Haji Khairil Nizam bin Kirudin. Yang Berhormat Jerantut. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. TS tu teknologis tu. Teknologis. Yang bukan Tan Sri. Terima kasih Jerantut. Saya ingat Tan Sri ya, bagus tu. Silakan. Okey, bulan Ramadan dinanti dengan penuh harapan. Mohon dijawab soalan 68. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut di atas soalan. Datuk di-Pertua, kos sara hidup rakyat Malaysia bukan hanya persoalan bahan mentah, makanan dan minuman, tetapi merupakan kos pelbagai dimensi. Meliputi makanan dan minuman yang bukan alkohol, ya, perumahan, pengangkutan, utiliti, pendidikan dan kesihatan. KPDN berada di hujung rantaian bekalan ataupun at the end of the supply chain dengan izin Datuk di-Pertua. KPDN telah tidak boleh bergerak secara silo, tetapi semua kementerian yang bertanggungjawab terhadap 6 dimensi itu harus bekerja rapat melaksanakan One Nation approach untuk mengurangkan impak terhadap kos-kos tersebut. Ini termasuklah MOF, Kementerian Ekonomi, MAF, SMITI, KPKT, KPM, KKM dan lain-lain. Justru nakol ataupun majlis tindakan kos sara hidup di mana KPDN merupakan urustia ataupun sekretariatnya
akan mengembeling semua kepakaran dan daya tenaga dalam kementerian-kementerian yang disebut tadi untuk membangunkan dasar dan mekanisme yang dapat mengurangkan impak kenaikan kos di samping mencadangkan tindakan-tindakan perlu dalam mengurangkan kos sara hidup rakyat Malaysia. Antara yang diputuskan oleh NACOL termasuk tidak menaikkan tarif elektrik domestik contohnya. Melaksanakan skim harga kawalan untuk barang-barang keperluan majoriti rakyat Malaysia seperti minyak masak bersubsidi, polybag 1 kilo, ayam, telur, RON 95, diesel subsidi, LPG domestik, gula, tepung kegunaan am dan minyak masak kemasan botol. Di samping itu, KPDN telah melaksanakan juga skim harga maksimum musim perayaan dengan tujuan menetapkan harga maksimum untuk barangan keperluan musim tersebut bagi tempoh masa tertentu ketika permintaan dijangka meningkat. Tuan Yang di-Pertua, KPDN juga mengadakan jualan rahmah di kesemua 222 kawasan parlimen dengan kerjasama rakan-rakan strategik termasuk kawasan Parlimen Pembangkang di mana barang yang dijual pada harga diskaun sehingga 30% dari harga pasaran setempat. Sehingga kini KPDN telah melaksanakan di 109 lokasi meliputi 77 kawasan Parlimen, Datuk Yang di-Pertua. Juga KPDN menggalakkan pasaraya menjual barang-barang keperluan dalam bentuk pakej rahmah di mana barang-barang keperluan dijual secara bundle pada harga yang menjimbatkan. Contoh kosnya ialah dalam 70 hingga 80 ringgit tapi dijual dengan harga 50 ringgit, Datuk Yang di-Pertua. Sebagai langkah jangka sederhana dan panjang pula, penanaman jagung, bijiran untuk input makanan ternakan serta galakan penanaman sayur secara domestik dan kelompok kebun komuniti telah dibentangkan oleh MAFS dan Kementerian Ekonomi semasa perbahasan mesyuarat ini supaya negara tidak tergantung sangat kepada bahan import dan di masa yang sama meningkatkan keterjaminan makanan. Datuk Yang di-Pertua, Malaysia perlu kita faham bahawa kita mengamalkan pasaran ekonomi bebas di mana kita dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti permintaan dan penawaran, kos bahan mentah dan kos tenaga kerja serta faktor-faktor global seperti kenaikan harga input barangan yang diimport serta pergerakan nilai mata wang. Libat urus dengan industri, pengeluar, pengimport, pemborong, peruncit, persatuan pengguna dan lain-lain pihak berkaitan terus dijalankan secara berkala dari masa ke semasa bagi mengenal pasti punca bekalan dan harga yang perlu diatasi. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Juranto yang berhormat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, antara faktor yang dinyatakan oleh pihak Menteri seperti tadi tentang kenaikan kos harga hidup ini adalah kerana pertama kenaikan mata wang yang sekarang ini pada RM4.52 berbanding dengan RM4.42 seawal Januari dan RM4.18 pada Disember 2021. Dan kedua tentang kebergantungan Malaysia kepada barangan import. Jadi soalan saya, dalam keadaan kita telah pun akan menaikkan gaji minima pada 1 Julai 2023 nanti, harga barang tetap naik. Jadi dia tidak ada keseimbangan. Jadi apakah tindakan dari pihak kerajaan agar perkara sama tidak berulang? Maknanya walaupun naik gaji minima tapi harga barang semakin naik. Jadi kuasa pembeli semakin berkurangan. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah apakah perancangan jangka masa panjang daripada pihak kementerian untuk kita mencari root cause agar perkara ini dapat diselesaikan khususnya untuk meningkatkan pendapatan isi rumah. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Dua soalan tu, Tuan. Saya jawab yang pertama dulu berkenaan dengan kuasa pembeli ya, Yang Berhormat Jerantut. Kita tahu bahawa kuasa pembeli itu akan ialah formula dia ialah income dia atau pendapatan dia ditolak dengan kos sara hidup ya, maksudnya dia ada disposable income. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi, antaranya ialah nilai mata wang. Apa yang kita harapkan ialah apabila kita mempunyai satu keadaan politik yang stabil dan kita mempunyai pelabur-pelabur asing ya yang besar-besar yang melabur di negara kita seperti Amazon, Tesla dan sebagainya, maka ianya akan meningkatkan nilai mata wang. Apabila nilai mata wang itu meningkat, di masa yang sama kita juga mengawal
Ya, kita tak boleh kawal semua barang yang berhormat Jalan Tok Yang Dipertua. Kita ada barang-barang yang keperluan harian yang kita kawal seperti yang saya sebut tadi. Tapi mustahil kita kawal semua. Tapi itulah yang kita maksudkan kuasa pengguna. Di mana pengguna boleh menggunakan kuasa mereka untuk membeli barang-barang yang mereka tahu ya menepati keperluan mereka. Sehinggalah satu ketika di mana keadaan mereka punya kuasa membeli ataupun disposable income yang tinggi, barulah boleh mereka mengatasi keadaan itu. Atau yang kedua, berkenaan dengan jangka masa panjang, di sinilah kita mengadakan inisiatif pendapatan rakyat untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Kita tidak harus berpuas hati dengan gaji minima. Seharusnya kita sentiasa bergerak ke arah meningkatkan kemampuan rakyat, ke arah meningkatkan pendapatan rakyat, dan di sinilah peranan kementerian-kementerian, terutamanya kementerian ekonomi dalam inisiatif pendapatan rakyat. Terima kasih Tok Yang Dipertua. Silakan Yang Berhormat sebelah kanan, jika tidak saya akan bagi sebelah kiri. Rasa dulu. Tidak ada. Sini. Sini. Sini semua kan ramai. Rasa dulu. Yang Berhormat Miri, jarang saya dengar. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan saya adalah sama ada kerajaan bersedia untuk mewujudkan program kedai runcit di seluruh negara yang sama seperti konsep kedai satu Malaysia yang ditambah baik untuk jualkan barang-barang harian dengan harga yang lebih murah sepanjang masa, dan juga sama ada kerajaan akan memperkenalkan semula atau meluaskan program food bank yang telah berjaya sebelum ini. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Miri. Tok Yang Dipertua, setakat ini kita belum, pihak kementerian belum ada hasrat ya untuk mewujudkan kedai runcit mirip-miriplah kedai runcit satu Malaysia. Kenapa Tok Yang Dipertua? Kerana dia ada banyak kos-kos ya, dan kita kaji juga berkenaan kegagalan kedai runcit satu Malaysia. Cara kita mengatasinya ialah mengadakan jualan rahmah di pasar raya yang menawarkan dalam 30% sehingga 30% potongan harga. Dan Datuk Yang Dipertua, bajet 2023 telah membentangkan 100 juta ringgit untuk program jualan rahmah ya di 222 parlimen. Di kesemua parlimen 100 juta ringgit telah diperuntukkan, dan saya pohon ahli-ahli yang berhormat luluskan nanti di peringkat jawatan kuasa juga supaya dapat kita laksanakan di semua kawasan-kawasan parlimen. Dan food bank betul yang berhormat, kita akan teruskan, malah kita tambah baik. Saya baru-baru ini kita meletakkan retort machine di hotel-hotel supaya untuk buat persiapan makanan-makanan yang boleh diretortkan dan diberikan sebagai dibina food bank, dalam erti kata yang betul-betul bank makanan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tok Yang Dipertua. Berikutnya soalan yang ke-9, Tuan Haji Aminul Huda bin Hassan Yang Berhormat Seri Gading. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan daripada Seri Gading, ikan keli, ikan semilang. Soalan nombor 9. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Seri Gading, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Kini dunia memasuki era persaingan geopolitik yang mungkin berterusan selama 1 atau 2 dekad yang akan datang. Asia Tenggara kini telah menjadi tumpuan dunia yang mana syarikat-syarikat Amerika Syarikat dan Eropah tidak mahu terlalu terikat dengan pelaburan di negeri China melalui model China Plus One dan beralih keluar daripada China dan melihat Asia Tenggara sebagai destinasi alternatif mereka. Bagi syarikat China pula, mereka yang terutamanya mereka yang membekal kepada syarikat-syarikat Eropah dan Amerika Syarikat, mereka juga melihat Asia Tenggara sebagai destinasi destinasi pelaburan alternatif. Ini adalah peluang Malaysia untuk mendapat lonjakan kedua ataupun second take off supaya menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dengan ekosistem ekonomi yang dinamik dan bertenaga. Malaysia merekodkan prestasi memberangsangkan dengan kelulusan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor pada tahun 2021 sebanyak 300
bilion 309.4 bilion ringgit, dan bagi tahun 2022 dengan jumlah pelaburan bernilai 264.6 bilion ringgit. Jumlah pelaburan yang diluluskan ini berpotensi mewujudkan sejumlah 140,370 orang atau peluang pekerjaan baru bagi tahun 2022. Bagi tempoh 2018 hingga Julai 2022, sebanyak 3,893 projek penghilangan manufacturing dengan jumlah pelaburan sebanyak 503.3 bilion ringgit telah diluluskan di dalam negara. Projek-projek ini telah menyediakan 331,509 peluang pekerjaan. Daripada jumlah ini, sebanyak 388.2 bilion ringgit ataupun 70% adalah pelaburan langsung asing, manakala 115.1 bilion ringgit ataupun 22.9% merupakan pelaburan langsung domestik. Berbanding dengan syarikat penghilangan yang telah menutup operasi sepenuhnya dalam tempoh yang sama, iaitu tempoh tahun 2018 hingga Julai 2022, 93 syarikat penghilangan telah menutup operasi sepenuhnya yang melibatkan pemberhentian seramai 17,648 orang pekerja. Kerajaan melalui MITI dan MAIDA sentiasa mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam usaha menarik pelaburan dalam pelbagai sektor di Malaysia, termasuk tindakan memperkemaskan semula fokus dan strategi semasa untuk memastikan pelabur asing dan juga DDI pelabur tempatan membuat pelaburan yang berterusan di Malaysia dan tidak beralih arah dari Malaysia ke negara lain. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Sri Gading. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang telah memberikan jawapan yang padat, yang lengkap. Namun begitu, pengalaman di negeri Johor waktu PKP, di mana Johor Bahru tidak pernah melihat gelandangan waktu PKP, waktu sebelum tu. Tetapi bila PKP itu berlaku, ramai gelandangan yang bekerja di Singapura, warga Malaysia tak boleh balik kerana sekatan perjalanan, akhirnya jadi gelandangan di Johor Bahru. Persoalan Sri Gading, apakah langkah yang telah dinyatakan tadi dapat memberikan peluang untuk didirikan industri-industri yang berkenaan, sama ada daripada foreign FDI ataupun domestik, ke daerah Johor Bahru? Seandainya berlaku seumpama begitu, maka dapat mengatasi masalah gelandangan di Johor. Terima kasih Sri Gading. Memang Kementerian MITI melalui aspirasi pelaburan negara atau National Investment Aspiration NIP dan juga dasar pelaburan nasional yang diumumkan oleh kerajaan terdahulu pada Oktober tahun lepas, menggariskan dasar dan juga garis panduan untuk menarik pelaburan DDI dan juga FDI yang akan mewujudkan ekosistem yang lebih baik, rangkaian yang lebih baik, terutamanya rangkaian FDI dengan syarikat-syarikat tempatan dan juga mewujudkan pekerjaan yang memberikan gaji dan juga nilai yang lebih tinggi. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang membayarkan gaji yang lebih tinggi, mungkin kita kata 2/3 daripada gaji yang diberikan di Singapura, maka ramai rakyat Malaysia boleh memilih bekerja di Malaysia dan bukan semestinya pergi bekerja di Singapura. Dan ini adalah hala tuju kementerian sekarang dan juga di bawah kerajaan terdahulu. Terima kasih. Yang Berhormat, tekan. Saya tak cam nama tu.
Yang berhormat Langkawi. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya selalu bila kerajaan baru ditubuhkan, selalu kita menyatakan bahawa syarikat-syarikat akan lari keluar daripada negara kita kerana politik yang tak stabil. Tapi kalau kita kaji betul-betul yang sebenarnya, mereka lari ke tempat yang saiz pasaran domestiknya besar dan juga kos buruh yang rendah. Kadang-kadang ada rungutan daripada syarikat-syarikat luar negara yang nak masuk dan establish dengan izin di Malaysia ini. Banyak sangat polisi-polisi kita yang kadang-kadang menunggu sehingga 3-4 tahun untuk mereka mendirikan kilang contohnya. Apakah kementerian akan mengkaji dasar-dasar dan polisi-polisi ini? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih soalan dari Yang Berhormat Langkawi. Dia ada dua bab. Satu bab ialah ease of doing business untuk memang kerajaan bertekad untuk membantu dan mengurangkan birokrasi supaya syarikat-syarikat bukan saja FDI tetapi juga syarikat-syarikat tempatan dapat suasana yang membantu mereka memulakan pelaburan mereka dan juga mengekal dan meneruskan pelaburan di Malaysia, dan ini telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan. Untuk faktor-faktor lain, terutamanya faktor kos buruh ataupun kos gaji, adalah penting Malaysia tidak anggap Malaysia berbanding Malaysia dengan negara Vietnam atau negara Indonesia. Negara kita memerlukan suasana di mana ekosistem kita lebih berlain daripada negara-negara lain yang mempunyai buruh yang ramai. Negara kita tidak ada dividen demografi. Negara kita perlu menuju ke arah ekosistem ataupun ekonomi yang lebih dinamik dan juga memberikan gaji yang lebih tinggi. Dan ini adalah hasrat kerajaan supaya kita menjanakan pekerjaan-pekerjaan yang dengan gaji yang lebih berpatutan, lebih tinggi, supaya anak muda boleh bekerja di negara kita dan tidak perlu bekerja sebagai warga asing atau pekerja asing di negeri lain, terutamanya Singapura. Dan ini akan memerlukan anjakan ataupun shift perubahan pemikiran dari segi pelabur dan juga dari segi dari pihak kerajaan supaya ekonomi kita adalah ekonomi bernilai tinggi dan bukan ekonomi yang bergantung kepada buruh secara murah. Terima kasih. Berikutnya soalan yang ke-10. Tuan Afnan Hamimi bin Taib Azamuddin Yang Berhormat Al-Ustaz. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Hati baik misai menawan. Soalan 10, pohon jawapan. Yang Berhormat Menteri. Ya, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Datuk Yang di-Pertua, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ataupun Akta 588 tidak pernah menhadkan kebebasan bersuara seperti yang telah termaktub di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan selagi mana penggunaan media elektronik tidak melanggar peruntukan-peruntungan di bawah Akta 588, khususnya di bawah peruntukan Seksyen 211 dan juga Seksyen 233. Kementerian Komunikasi dan Digital (KKD) berpendirian bahawa setiap individu mempunyai kebebasan bersuara dalam politik untuk menyatakan pandangan dan kritikan, namun haruslah sentiasa berpegang kepada peruntukan undang-undang dan tidak melanggar norma budaya masyarakat di negara ini. Kebebasan bersuara tidak membawa maksud seseorang individu boleh membuat tomahan, fitnah, mengeluarkan kata-kata kesat atau kebencian terhadap institusi raja mahupun membelekehkan agama atau berbau perkauman. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube dan WhatsApp menjadi trend kepada generasi muda dalam
mengekspresikan idea dan kritikan khususnya berkaitan isu politik. Bagaimanapun, kebebasan bersuara yang diberikan perlu limitasi agar tidak menyentuh sensitiviti yang boleh menjejaskan keharmonian negara. Setiap warga negara di Malaysia, termasuk generasi muda, bebas untuk menyatakan pandangan dan kritikan. Namun ianya mempunyai hak atau batas tertentu selagi mana tidak melanggar undang-undang sedia ada. Sekian sahaja jawapan saya. Soalan tambahan yang berhormat Alustar. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri yang memberikan jawapan. Saya bersetuju supaya kebebasan bersuara ini juga terikat dengan prinsip dan tidak boleh menyebarkan fitnah ataupun berita-berita palsu. Soalan saya Datuk Ini Ketua, bagaimana pula dengan fake account, kewujudan akaun-akaun palsu yang begitu banyak berlambak? Yang ini yang lebih patut dibimbangi berbanding anak muda yang bersuara mengenai pendirian politik. Kerana fake account ni lebih banyak mencetuskan kegusaran, permusuhan, ketegangan. Dan isunya ialah Datuk Ini Betul, bila kita buat laporan polis ataupun mana-mana pihak kepada SKMM ataupun polis, mereka tak dapat trace fake account ni kerana dia menggunakan server di luar negara ataupun di tempat lain yang di luar bidang kuasa SKMM dan polis. Jadi apa tindakan pihak kerajaan untuk isu fake account yang sebenarnya inilah yang mencetuskan ketidakstabilan dan ketidakharmonian yang ada di dalam negara kita. Terima kasih. Mohon jawapan. Terima kasih Yang Berhormat ataslah soalan tambahan tersebut. Memang saya rasa Yang Berhormat faham isu yang dihadapi oleh SKM dan juga KKD. Saya tidak boleh nafikan bahawa memang dalam media sosial kita banyak fake account telah diwujudkan. Dan apa KKD melalui SKMM ataupun MCMC yang boleh buat adalah apabila kita mendapati bahawa ada fake account tertentu yang telah sebar fitnah ataupun berita palsu ataupun scam, menjalankan aktiviti scam. Jadi kami akan hantar fake account tersebut, butiran fake account tersebut kepada social media platform provider tersebut seperti Facebook, seperti TikTok dan minta mereka untuk tutup account tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, KKT ataupun MCMC, kita tak ada kuasa untuk terus tutup akaun tersebut. Jadi kita memang perlulah minta kerjasama daripada platform provider untuklah memberilah kerjasama dengan kita supaya akaun-akaun yang kita rasa telah keluarkan kenyataan yang berbau perkauman ataupun menghina institusi kita ditutupkan. Tetapi tak semestinya mereka akan sentiasa bagi IP seseorang fake account tersebut kerana mereka juga akan ikuti undang-undang di negara mereka masing-masing. Jadi itu memang merupakan satu kekangan yang dihadapi oleh kita. Jadi usaha kita adalah kita nak buat banyakkan lagi engagement, libat urus dengan social media platform provider ini supaya mereka lebih memahami situasi dan konteks di negara kita. Dan saya harap apabila kita bolehlah membina ini mutual trust, jadi mereka bolehlah memberi kerjasama yang lebih meluas kepada kita. Sekian sahaja. Terima kasih. Silakan sebelah kanan Yang Berhormat Paya Besar. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Hormat Timbalan Menteri. Saya meneliti jawapan Timbalan Menteri tadi. Saya nampak jawapan yang Timbalan Menteri bagikan tadi adalah jawapan yang sama seperti mana Timbalan Menteri sebelum ni. Bermakna beritahu SKMM tiada kuasa. Tiada kuasa itu sebab tak nak tutup semua perkara-perkara yang disebutkan tadi. Saya nak tanya kepada Timbalan Menteri, adakah kementerian akan lakukan pindaan kepada Akta 588, Seksyen 211, 223? Sampai bila kita nak beritahu yang kita tidak ada kuasa, Yang Berhormat Timbalan Menteri? Kalau ini berlaku, sudah pasti pembinaan karakter anak-anak muda yang akan membina generasi nanti akan hadapi masalah kerana apa? Mereka dimasukkan segala maklumat-maklumat yang salah disebabkan kerana tujuan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah langkah kementerian apabila mereka menghina ini adalah perkara yang post-event? Pre-event macam mana? Apakah Kementerian Yang Berhormat lakukan untuk memastikan kesuburan pemikiran anak-anak muda yang generasi mendatang ini dapat kita selamatkan dengan promosi pendidikan yang dibuat di bawah Kementerian Yang Berhormat melalui SKMM? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih soalan daripada Yang Berhormat Paya Besar. Memang
KKD sekarang memang ada memang dalam usaha untuklah mengkaji semula Seksyen 233 supaya pindaan boleh dibuat untuklah memberi kuasa yang lebih besar kepada SKMN. Antara cadangan yang kami terima adalah kita nak tambah lagi ataupun naik lagi hukuman yang boleh dikenakan di bawah Seksyen 233 ini. Dan kalau kita rasa bahawa akhirnya kita rasa social media platform itu memanglah merupakan satu perkara yang memang membahayakan. Jadi kita akan jugalah berkaji bagaimana kita boleh regulate mereka dan tentanglah bagaimana kita nak pastikan bahawa pengguna-pengguna media sosial ini dan khasnya generasi muda ini ada kesedaran supaya mereka tidak akanlah membuat kenyataan yang berbau perkauman ataupun yang menhasut. Jadi saya rasa itu bukan sahaja tanggungjawab KKD ataupun SKMM. Program awareness memang selalu dijalankan, tetapi kami juga perlulah pelibatan daripada semua pihak, semua kementerian dan juga ibu bapa dan juga guru-guru dan seluruh masyarakat untuk kita menyampaikan mesej ini kepada golongan muda kita dan mendidik mereka supaya mereka tidak salah gunakan kebebasan bersuara ini. So I hope we can take it as a whole of the society approach untuk mengatasi isu ini. Sekian sahaja. Terima kasih. Yang Berhormat, saya rasa jawapan ini Yang Berhormat tak apa tepat. Waktu dah cukup. Ya, Duduk Yang Berhormat. sebab banyak menteri tadi termasuk Menteri Ekonomi. Duduk Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Dah cukup 11.30. Ni nak masuk jawatan kuasa pula dah ni. Okey, terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Rao. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan pada hari ini. Terima kasih.